Sambungan kepada faqulna daribuhu bi ba'dihha, ayat yang ke-73. Itu kami perintahkan idribuhu, pukul, hendaklah kamu memukul ia. Mana orang yang mati itulah. Bi ba'dihha, dengan sebahagian daripadanya. Nya situ sesuailah dengan rujukan, nya situ dengan rujukan nafs. Bila anggota badan biasanya bahasa Arab guna lafaz dhamir muannas. Itu kalau siapa-siapa pengkaji bahasa Arab lah. Maka makna dia sama saja, nya situ rujuk pada orang itu. Rujuk pada orang itu. Maka idribuhu, hu situ nafsun makna dia. Hu situ adalah nafsan, makna hu muannas. Makna dia adalah muannas. Kadzalika yuhyillahul mauta, sedemikian itulah kami menghidupkan yang mati. Kami menghidupkan yang mati. Maka sini ada dipotong cerita lah. Mana dengan dipukul sebahagian daripada anggota badan dia kepada tubuh orang itu, maka dengan itu dapat hidupnya orang. Mana nak suruh bergerak lah juga ya. Nak suruh bergeraknya, orang itu gerak, pukul pada diri dia, ambil tangan ke apa ke, pukul tubuh orang itu sendiri, dan kemudian hidup. Kemudian hiduplah orang itu. Hidupnya orang itu beritahulah cerita siapa pembunuh yang sebenar itulah. Maka inilah cerita dia, kan? Cerita yang disebut lafaz Al-Quran. Lafaz Al-Quran. Bukan lafaz Israiliyat. Kalau lafaz Israiliyat, ambil lembu betina itu dipukulkan kepada anggota badan si mati. Tapi kalau lafaz dalam Al-Quran hanya beritahu nya saja. Maka demikian itulah Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. Wa yurikum ayatihi, dan Allah Ta'ala menunjukkan kepada kamu, bagi kamu tengoknya akan ayat-ayatnya, dalil-dalil mukjizahnya itu, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahannya kamu semua berfikir. Berfikir dengan akal fikiran yang sebenarlah, yang waras, bahwasanya senang je bagi Allah Ta'ala menghidup yang mati. Menghidupkan yang sudah mati, senang saja. Kan? Bila Allah Ta'ala boleh hidupkan daripada orang itu yang tak pernah hidup lagi, nak suruh jadi hidup pun Allah Ta'ala boleh cipta, maka nak hidupkan balik yang sudah yang hidup dan dah mati dah, nak hidupkan balik je. Itu lagi senang. Macam orang tu pandai buat jam, kan? Dia pandai buat jam. Bila dia pandai buat jam, bila rosaknya jam itu, kemudian nak buat balik yang copy paste daripada yang sama, lagi senang lah. Kecuali nak buat jenis baru pula. Nak buat jenis baru pula, itu jadi payah. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak payah pun. Cuma nak beritahu supaya kita boleh berfikir. Nak buat balik benda yang dah pernah buat, lagi senang. Besar mana ke, kecil mana ke, tak kira. Lagi senang benda tu. Allah Ta'ala nak buat. Maka itulah dalil keesaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja boleh menghidupkan yang mati. Allah Ta'ala saja boleh menghidupkan yang mati, bukan lembu, bukan siapa-siapa. Boleh menghidupkan yang mati. Yang boleh menghidupkan yang sudah mati ini adalah Allah Ta'ala sahaja. Maka sepatutnya kita berfikir sini, inilah Allah Ta'ala yang maha hebatnya ciptaannya dan maha luasnya pengetahuannya. Maka sepatutnya kita semua sekali ini beribadah secara tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan kita sudah percaya dah Allah Ta'ala cipta kita, yang cipta kita. Kan? Allah Ta'ala yang berkuasa terhadap kita. Allah Ta'ala yang dapat hidupkan kita setelah kita ni mati. Maka ibadahlah pula kepada Allah Ta'ala. Buatlah ibadah secara tauhid kepada Allah Ta'ala. Itu hak kita, hak Allah Ta'ala yang patut kita tunaikan. Allah Ta'ala cipta kita pun tak musyarat dengan kita, dan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita boleh hidup kita di atas dunia ini, kan? Maka Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita hidup atas dunia ini, maka
Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada kita, bagi fikiran kepada kita, kita boleh tahu Allah Ta'ala yang cipta kita, maka buat ibadahlah pada Allah Ta'ala. Kenapa nak buat ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala? Summa qasat qulubukum. Habis itu, kemudian jadi kerasnya hati pokok kamu. Selepas daripada itu pula, jadi keras hati di kalangan pokok kamu. Min ba'di dzalik, selepas daripada peristiwa itu. Mana peristiwa itu sepatutnya dapat melembutkan orang yang keras. Sini lagi-laginya Allah Ta'ala komplain tentang keadaan golongan Bani Israel. Puak Bani Israel ini yang jenis keras, yang jenis degil. Allah Ta'ala zahirkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka ini adalah golongan-golongan yang degil. Jadi kenapa kita nak buat mereka ni jadi sebagai pegangan, ataupun dalam cerita tadi, kita balik pada cerita tadi, cerita Israeliat tadi, kenapa kita nak pegang cerita yang Baqarah tadi? Kenapa yang jadi kita nak pegang sangat cerita yang daripada Israeliat itu? Kita tidak mahu pegangnya apa yang disebut dalam Al-Quran, yang memang tentu sahih dah yang ada dalam Al-Quran ini. Kan? Tapi setengah-setengah orang dia masih lagi cerita ni macam best saja, cerita ni macam ada kaitan saja. Kan? Memanglah kalau cerita tu bila nak jadi keliru tu, kerana ada kait-kait lah, macam ada kait sambung cerita. Kan? Bila pembohong itu dia boleh membohong bila dia boleh kaitkan cerita satu sama lain, kan? Cerita satu sama lain jadi orang percaya. Barulah berjaya dia nak berbohong, kan? Tapi kalau dia tak boleh nak kaitkan, contohnya tarikh tak sama ke, dia beritahu, maka itu jelas-jelasnya dia tu jadi pembohong, kan? Kalau di mahkamah tu, dia kata aku tengok pada sebelah pagi. Tiba-tiba hari lain pula dia kata sebelah malam. Jadi tu nampak keliru dah, sebelah pagi ke sebelah malam, kan? Maka kekeliruan situ tu, kan? Jadi cerita-cerita Israeliat ini kita kena buang teruslah. Jangan ada dalam Al-Quran, dan kita bersihkan semua sekali itu, dan kita sucikan daripada nak buat pegangan dalam pengajian kita, dalam pemahaman kita tentang isi kandung Al-Quran. Barulah kita ni jadi selamatlah daripada gangguan-gangguan syaitan yang dia ambil peluang lah bagi orang. Syaitan, kalau orang yang belajar ni bukan syaitan biasa-biasa yang akan bagi godaan, kan? Mesti syaitan-syaitan yang lebih pandai lagi. Dia nak goda. Kalau yang jahil, syaitan-syaitan yang jahil, kan? Yang goda orang-orang jahil. Tapi kalau yang ini pula, syaitan-syaitan yang pandai-pandai pula lah, yang boleh memesongkan orang-orang yang alim. Kan? Jadi kerah hati pokok kamu selepas pada itu, fahiyakal hijarah. Hati itu kerah macam batu. Kerahnya hati itu macam batu. Kenapa disebut macam batu? Sini dalam kitab tafsir ada beritahu. Kenapa disebut macam batu? Macam batu ni, kerana batu lebih keras daripada besi. Saya pun dengar mula-mula, keras daripada besi. Besi boleh pukul batu, pecah juga batu. Ya. Dia pun beritahu perbezaan batu dengan besi. Dia kata besi boleh dileburkan dengan api. Batu tak boleh dileburkan dengan api, dia kata. Jadi, maka batu tu lebih keras daripada besi. Besi tu kalau dibakar lama pun akan hancur. Kan? Akan hancur, jadi lumat, jadi lembutnya besi itu. Tapi batu tu kita bakar, duduk situ ya batu. Kan? Maka nak beritahunya batu tu lebih keras lah. Kan? Mana kalau dengan api pun tak pergi. Dengan api tak pergi batu. Mana kita bakar pun batu tu gitu je batu. Paling-paling itu pun dia jadi hitam lah batu tu bila kita bakar, kan. Tapi tidaklah semudah seperti mana besi. Mungkinlah kita bakar tu lama-lama tu mungkin jadi
jadi hancur juga, mungkin dia akan jadi cair juga, mungkin lah. Tapi nak dibandingkan dengan batu, dengan besi, besi itu lebih cepat lah. Lumatnya besi itu, lembutnya besi itu lebih cepat daripada batu. Maka sebab itu disebut sini batu. Batu itu lebih keras. Au asyaddu qaswa, ataupun lebih keras daripada batu. Au sini dengan makna bal. Au dengan makna bal. Bal ni perkataan mana bal sini maknanya bahkan. Au sini dengan makna bal. Bal situ dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dengan makna bahkan. Bila sebut kata bahkan, makna dia ada perkataan tidak sebelum padanya. Bila sebut kata bahkan, maknanya tidak. Tidak begitu, bahkan mana? Bahkan yang sebenarnya, tu makna dia. Tidak begitu, bahkan. Mana bahkan itu makna nafi. Bila ada bahkan, nafi yang sebelum, yang selepas ni lebih berat lagi. Mana gitulah. Jadi bal au asyaddu qaswah, bal asyaddu qaswah makna dia. Bahkan lebih kuat lagi. Mana bukannya tahap batu sebenar kali, kerah lagi pada batu. Kerah lagi pada batu. Kenapa dicerita lebih kerah daripada batu? Kan sini Allah Taala bagi alasan. Ni dipanggil jumlah ta'liliyah. Ayat selepas pada ni jumlah ta'liliyah, kenapa lebih kerah daripada batu. Batu ni jenis macam mana? Wa inna minal hijarah. Sini Allah Taala beritahu pengetahuan am kepada kita kan. Dalil akli dia panggil. Allah Taala bagi tahu dalil akli kepada kita. Yang mana dengan dalil akli ni kita boleh tengok sendirilah. Dicari sendiri batu. Wa inna minal hijarah, sesungguhnya di antara batu tu, banyak-banyak batu tu ada lama yatafajjaru minhul anhar. Bolehnya mengeluarkan air sungai daripada celah batu. Daripada batu tu boleh keluarnya air sungai. Kan? Biasa kita pergi di hulu-hulu sungai kan, daripada celah-celah batu tu keluarnya air. Celah-celah batu tu keluarnya air. Di kawasan Takungan tu kalau kita tengok tu, batu-batu saja tapi keluarnya air di situ. Keluarnya air di situ. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada yang jenis batu itu pula yang jenis yashaqqaqu. Yashaqqaqu ni daripada perkataan yatashaqqaqu. Yatashaqqaqu maknanya terpecahnya, terbelahnya batu itu, lalu fayakhruju minhul ma, keluarnya daripada celah batu itu air. Ada hak jenis Mekah dulu, yang pecah dulu. Pecah dulu batu tu baru keluar air. Ada tu memang keluar air tu keluar daripada batu tu. Keluar daripada celah-celah batu itu tanpanya pecah. Tanpanya pecah batu. Wa inna minha, dan ada jenis batu lama yahbitu min khasyatillah. Ini Allah Taala bagi dalil naqli lah pula ya. Ini dalil naqli maknanya kita tak akan tahu melainkan Allah Taala beritahu. Iaitu apa? Ada di kalangan air tu, jenis air tu yang mana dia itu jatuh. Air tu jatuh, terempah mana-mana. Kenapa dia jatuh? Min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Kerana takut pada Allah Ta'ala, dia pun jatuh. Ini kita tak tahu melainkan kita tahu batu jatuh je. Kita tahu batu daripada tempat tinggi jatuh ke apa, atau batu daripada tempat di kawasan yang lebih tinggi, tempat daripada benda yang dalam tu jadi jatuh. Kan? Itu semua itu berlaku kerana min khasyatillah, kerana dia takut pada Allah Taala. Maknanya batu ni ada juga Allah Taala nak bagi tahu dalil naqli sini, jenis batu ni walaupun batu dia ni jenis lembut jenis takut pada Allah. Tu makna dia. Jenis lembut juga batu ni, walaupun sekerah-kerah batu tu juganya bila dia jatuh kerana takut pada Allah Taala, maknanya batu ni ada sifat jenis takut. Ada jenis sifat takut berani apa semua ni jenis ada pada batu. Ini Allah Taala beritahu, dan mana kita tahu? Batu, kita tahu batu je, tapi kita tak tahu batu tu ada perasaan takut. Mana kita tahu? Dan benda ni Allah Ta'ala nukilkan dalam Al-Quran, maka itu yang ada sifat batu tu ada sifat. Sifat takut tu ada. Sifat takut pada batu tu.
batu tu takut pada Allah Ta'ala. Mana sifat takut dia. Maka kenapa Allah Ta'ala beritahu detail-detail gitu cerita pasal batu tu? Nak beritahunya jenis batu tu walaupun keras pun, dia ni jenis lembut juga. Walaupun sekeras-keras batu, lembut juga dia ni. Sampai tahap takut pada Allah Ta'ala dia jatuh. Dan batu ni pula merekah bila kena air. Merekah bila kena air. Dan batu kan kita boleh tengok kan contoh dalam gua ke apa, air jatuh menitik atas batu, yang mana batu tu jadi berlubang kerana bertitiknya air tu sikit-sikit perlahan-perlahan je kalau kira-kira, tapi dengan air batu tu jadi boleh jadi lembut. Batu yang keras itu boleh jadi lembut kerana air. Jadi sifat batu ni juga kalau dibakar dia kerah kan. Mana okey je dia. Tapi dengan air dia boleh jadi lembut. Dengan air dia boleh jadi lembut. Dan dia lagi-lagilah bolehnya bolehnya pecah, bolehnya apa kerana takut pada Allah Ta'ala. Kerana takut pada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahu semua sekali itu nak beritahu sifat sebenarnya Allah Ta'ala. Sifat yang tidak adanya kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Wa mallahu ghafilin, dan tidaknya Allah Ta'ala lalai leka. Mana tidak tahu menahulah amma ta'amalu, akan apa yang kamu semua kerjakan. Kamu duduk amal apa-apa. Semua sekali ni Allah Ta'ala tahu. Tak adanya Allah Ta'ala tak ingat nak tengok ke, tak tahu ke, tak sedar ke, tertidur ke, gana ke. Tak ada sifat-sifat itu tak ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada lalai lekanya tentang apa saja yang kita perbuatkan. Tak kira kita buat ni dengan orang ramai ke, kita buat dalam keadaan kita duduk sore-sore ke, Allah Ta'ala maha mengetahui semua sekali. Bila Allah Ta'ala mengetahui semua sekali itu, mengapa lagi kita nak minta pada selain pada Allah Ta'ala? Mohonlah minta pada Allah Ta'ala. Buatlah ibadah hanya dengan cara mentauhidkan Allah Ta'ala. Berdoa minta hanya pada Allah Ta'ala. Jangan minta kepada selain pada Allah Ta'ala. Ibadah hanya pada Allah Ta'ala. Jangan ibadah kepada selain pada Allah Ta'ala. Jadi, kamu pula kerah. Dan lebih kerah lagi daripada batu. Maka tak patutnya degil sampai tahap ini. Allah Ta'ala nak tegur sini, jangan sampai gini lah. Kalau kamu tu batu pun ada juga lembut dia. Jadi kenapa kamu lebih kerah daripada batu ni? Kamu ni manusia je. Kena batu pun luka kira-kira. Tapi kenapa hati kamu ni jadi kerah? Tak mahu berlapang dada, tak mahu terimanya kebenaran. Tak mahu membuka seluas-luasnya hati kamu semua sekali ni untuk terimanya dengan lapang dada akan kebenaran yang Allah Ta'ala bawakan kepada kamu. Kenapa jadi tak boleh gitu? Jadi degil gini. Sebab tu dalam ayat Quran ada sebutnya masalah baru yang bainah. Ni adalah punca masalahnya adalah sifat benci pada satu sama lain. Benci pada satu sama lain akibat dia tak mahu terima kebenaran. Sebab tu kadang-kadang berlaku kadang-kadang bila kita dakwah kepada ahli keluarga kan, ahli keluarga ataupun siapa-siapa kawan-kawan kita, mereka ni tak dapat terima ya kebenaran ni. Tak dapat terima kebenaran yang kita bawa. Kenapa? Kadang-kadang kerana dia benci pada kita, kerana adanya perbuatan-perbuatan tentu kita tu yang dia rasa marah. Dia nak marah pada kita. Sama ada nak marah tu yang memang betul pun kena marah, ataupun memang saja-saja nak marah kerana kita bagi tahu benda kebenaran. Kita bagi tahu benda kebenaran pada dia, dia tak boleh terima benda kebenaran itu. Jadi kerana benci itu tolak kebenaran. Kerana benci itulah tolak kebenaran. Dan saya ada baca dah hadis sebelum pada ni kan. Al-kibru baturul haq. Sombong itu dapat menolak kebenaran. Sombong. Bila sombong ni dapat menolakkan
kebenaran. Dan mempelekehkan orang lain pun juga termasuk sombong. Dan akan menyebabkan menolak kebenaran juga. Menolak kebenaran kerana kita mempelekehkan orang lain. Saya ingat dulu dalam keadaan tertentu, bila kita bagi tahu dia tengok kita ni orang yang jenis macam mana, kan? Tanya dulu, ngaji mana, ada sijil apa, barulah dia nak percaya pada kita, kan? Jadi seolah-olah kalau kita tak ada beritahu sijil kepada dia, tak beritahu sijil, tak beritahu sanad, dia tak mahu terima benda kebenaran yang kita bawa. Benda tu dia boleh selidik sendiri. Kita bagi tahu ayat Quran, kita bagi tahu hadis. Dan selepas pada tu selidiklah, kita tak perlu kita tanya orang tu bagi tahu benda kebaikan kepada kita. Kita tak kena tanya dia, awak ngaji dulu pah tak kuasa. Kita tak kena tanya benda tu pada orang. Orang ajak kita benda kebaikan, orang larang benda keburukan, kan? Larang kita buat benda keburukan, syukurlah. Ada juga, masih lagi ada orang yang berani nak tegur kita, kan? Ada orang yang masih lagi nak nasihat kita. Sebab sampai satu masa, tak ada orang nak nasihat kita. Bila tak ada orang nasihat kita, kita buat baik ke, okeylah. Tak ada orang nasihat, tak apalah. Buat baik tu senang lah. Tapi kalau kita buat benda yang tak baik, tak ada orang berani nak nasihat kita, macam mana? Kan? Tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab dah nasihat dah berkali-kali, tapi tak nak terima. Maka orang yang nak beritahu pun bukanlah dia ni orang yang setarah Nabi ke apa, dia tak ada tahap tu. Tapi dah dia pun jenis manusia biasa juganya. Bila dia manusia biasa, dia pun malah aku nak nasihat dia ni. Aku dah beritahu berkali-kali dah nasihat, tak nak dengar kan. Mampu pergilah. Contohnya kan. Jadi kita tak boleh nak salahkan dia. Kerana kita sebenarnya kali menunjukkan kesombongan yang sebelum pada ni. Bila kita diajak buat kebaikan, kita menunjukkan kesombongan kita. Dicegah kemungkaran, kita pun menunjukkan kesombongan kita untuk menolak kebenaran itu. Jadi, siapa dia yang berani nasihat kita? Jadi nak suruh turunnya, adakah nak suruh turunnya, nak marinya Nabi, mari Nabi Isa ke, turun Nabi Isa balik, turun daripada langit ke? Nak beritahu pada kita salah baru kita nak percaya ke? Mari Imam Mahdi dulu ke? Baru kita nak percaya. Takut kita mati dulu, kita tahu. Jadi bila akan bertemu tu, tak tahu bila. Jadi Al-Quran sudah ada depan mata dah. Tengoklah Quran, tengoklah hadis. Jadi apa yang orang nasihat kepada kita, syukurlah. Ada je lagi orang yang masih memberi nasihat kepada kita. Ini tidak. Orang bagi nasihat kepada kita, tiba-tiba kita pula melenting. Jadi seolah-olah dia ni nak tunjuk pandai pula dah. Ingat kita ni tak reti. Kita pun reti juga. Orang yang menasihat ni bukan nak kata dia tu pandai, nak kongsi je. Macam saya duduk ngajar ni pun sama je, nak kongsi ilmu yang mana ada. Bukan kita nak tunjuk pandai dengan ngajar sini. Nak ngajar boleh tak nak ngajar, nak tunjuk benda kita ni pandai. Benda-benda yang masyarakat orang awam tak tahu, kita nak bahas-bahas dengan detail-detail ke apa semua sekali, boleh juga nak bahas-bahas gitu. Tapi hanya semata-mata nak tunjuk kehebatan ilmu saja tak cukup, tak jadi. Sekadar nak berdebat dengan orang jahil, belajar sikit-sikit pun dah cukup. Belajar boleh 2-3 kali ngaji, nak berdebat dengan orang jahil, memang boleh je. Orang jahil ni sebab tak tahu apa-apa. Kita cakap pasal baca Quran pun dah kiok dah dia contohnya. Pasal tajwid ke, pasal bahasa Arab ke, pasal ayat-ayat Quran tertentu ke, benda-benda yang pelik-pelik ke, hukum-hukum dalam hadis ke apa ke, baru kalah dah dia kalau kita nak buat hujah gitu, nak tunjuk kita pandai. Jadi bukan atas dasar nak tunjuk pandai sebenarnya kali, hanya nak memberi nasihat, nak kongsi ilmu yang ada. Kita ada ilmu menipu sedikit saja, nak kongsikan, bukan nak tunjuk pandai, nak kongsikan kepada orang supaya orang tu dapat tahu juga lebih kurang pada sama dengan kita, dan mudah-mudahan dia dapat tahu lebih daripada kita. Seperti mana dalam hadis ada beritahu, bila kita menyampaikan ilmu pada orang lain, Nabi ada kata rubba muballagh au amin as-sami'. Betapa banyak, dan lafaz tu boleh juga dengan lafaz kadang-kadang. Kadang-kadang orang yang mendengar ilmu ini, yang menyampaikan ilmu pada yang lain yang tidak ada di sini, Nabi kata orang tu yang kita sampaikan ilmu pada orang tu lebih pandai daripada orang yang mendengar sekali. Mana kita tengah belajar sekarang ni macam kita pandai dah oleh kira-kira. Tapi orang
yang kita sampaikan ilmu yang kita belajar hari ni kepada orang tu lebih pandai daripada kita pun, betapa banyak dah. Rupa ni boleh juga dengan makna betapa banyak, dan boleh juga dengan makna lafaz kadang-kadang. Dan lafaz rupa dengan makna banyaknya pun lebih sesuai. Kenapa? Memang itu pun. Ya. Kita ajar pada dia satu ilmu, dia tu dapat ilmu daripada guru-guru lain pun banyak mana dah. Jadi dia campur dengan ilmu yang kita ajarkan pada dia. Kita ajar satu, dia dah belajar 3, 4 dah. Maka campur dengan ilmu kita, jadi 4, 5 dah ilmu dia. Kita duk belajar lama-lama tu boleh satu ilmu je. Kan? Kita duk belajar ilmu banyak-banyak lama-lama tu. Bertahun-tahun kita duk belajar tu, berpuluh-puluh tahun kita duk belajar tu, hanya dapat satu ilmu je. Kemudian kita ajar satu ilmu tu kepada dia. Lepas kita ajar satu ilmu pada dia, dia pun dapat ambil ilmu daripada yang lain lagi. Maka bertambah-tambahlah ilmu dia. Kan? Dan kefahaman dia pun akan bertambah-tambah. Lebih-lebih lagi dengan adanya pengetahuan-pengetahuan am, yang mana dia tu sudah biasa melakukan benda-benda yang tak betul sebelum pada ni. Yang syirik-syirik tu dialah yang jadi kepala. Dia yang jadi kepala pengak. Dialah yang jadi ketua. Dialah yang jadi syekh-syekhnya. Yang buat kesalahan-kesalahan itu. Maka lagilah dia itu memahami dengan mendalam lagi apa kesalahan di sebaliknya perbuatan-perbuatan itu. Sebab tu bila kita sampaikan ilmu pada yang lain, maka orang yang lain itu akan lebih pandai. Kemudian kita yang pandai itu pula, yang disampaikan ilmu, orang itu pun dah pandai pula. Kalau dia sampai kepada orang yang lain lagi, orang yang lain lebih pandai pada dia. Jadi nak beritahu apa? Ilmu ni, jangan rasa hebatlah kita sebagai orang alim sekarang. Sebab ada lagi orang yang lebih alim pada kita. Akan ada, sentiasa ada orang yang lebih alim pada kita. Sebab tu kalau kita nak berguru ni, kadang-kadang kita tengok orang ni alim, orang tu alim, orang ni alim. Kan? Alim tu alim. Tapi kalau kita rasa dia tu paling hebatnya alim, maka akan ada lagi yang lebih alim daripada dia tu. Dan kalau kita kata dia ni tak ada salah, nescaya kita akan jumpa juganya kesalahan-kesalahan dia. Biasanya Allah Ta'ala akan zahirkan kesalahan-kesalahan ini supaya kita ni sedar bahwasanya yang maha mengetahui ini hanya Allah Ta'ala. Jadi sini sambungan ayat, kita nak pergi dulu sini. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Adakah kamu rasa berkeinginan besar? Rasa berkeinginan besar, berharap sangatnya an yu'minu lakum, mereka itu beriman. Beriman, percayalah maknanya. Beriman, percaya pada kamu. Adakah kamu duduk harap-harap sangat mereka ni percaya pada kamu? Padahal kamu sudah mengetahuinya, cerita-cerita sebelum pada ni kamu sudah tahu. Kan? Cerita-cerita kedegilan. Mana dia dengan Nabi Musa itu pun dia degil sangat. Dengan Nabi Hak baru ni pula lagi lah dia degil. Sebab dia dah biasa degil. Kan? Orang yang dah biasa degil, orang yang dah biasa dahaka, jadi nak dahaka balik dengan orang yang baru, senang je dah, kita biasa dah. Kita sudah biasa buat benda tu. Maka bila sudah biasa, jadi kita nak harap apa benda besar dia ni dapat beriman, dapat percaya apa yang kita bawa ni, kan? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahalnya sepuak di kalangan mereka ini, golongan Bani Israel ni, dan kalangan Yahudi ini, golongan ahli kitab ini, yasma'una kalam Allah. Mereka ni orang yang dengarnya kalam Allah. Mendengarnya kalam Allah tu maknanya orang yang betul-betulnya arif tentang ilmu kitab Taurat, kitab Injil ni, mereka itu dengar sini mana orang belajar lah. Dengar sini maknanya orang belajar. Kemudiannya summa yuharrifunahu, kemudian dia pesongkan. Dia pesongkan ayat itu. Ayat kalamullah, ayat Allah Ta'ala tu dia tukar. Dia tukar makna, tafsiran lah apa semua sekali. Dia tukar ikutnya hawa nafsu mereka. Min ba'di ma aqalu, setelah daripada mereka itu faham tentang kalamullah itu, mereka sudah faham yang sebenar. Tetapi masih lagi mereka itu nak putarkan makna dia. Pesongkan makna itu kepada makna yang tak betul. Pesongkan makna dia. Jadi rosakkan kitab Taurat. Sebab tu saya ingat dulu lagi masa belajar dulu, saya ingat ustaz-ustaz saya dulu pun berpesan, kan?
Dia berpesan kalau kita belajar Al-Quran ni jangan guna kitab tafsir. Jangan guna kitab tafsir. Maulana Husain Ali. Maulana Husain Ali ni satu orang ulama tafsir yang hebat jugalah di Pakistan. Dia pandai jugalah di Pakistan. Syekh tafsir lah di Pakistan ni. Masa zamannya. Meninggal lama dah. Jadi, dia nak dakwah kepada golongan Brahmi. Golongan-golongan yang menyembah kubur. Golongan yang menyembah kubur ni ramai di India, Pakistan. Jadi dia nak dakwah mereka ni, dia bawa Al-Quran saja. Dan Al-Quran yang dia guna itu pula, dia ambil Quran yang ada dalam masjid. Dia ambil Quran yang ada dalam masjid tu. Dia pergi ngajar di masjid tu, dia tak ambil Quran dia. Dia ambil Quran yang ada dalam masjid tu. Dan biasa masjid ada Al-Quran. Biasa masjid ada Al-Quran. Dan dia ajar Al-Quran itu yang dia ajar. Al-Quran yang ada dalam masjid mereka. Dan ramai mana di kalangan mereka ni jadi terima tauhid. Dan dia pun ajar cara nak belajar ni, kita nak belajar macam nak belajar tafsir Quran. Kan? Saya pun ada beritahu pun umum je kan. Yang mana yang paling pentingnya bila kita belajar ni, pastikan kita guna kitab ori Al-Quran. Kitab ori Al-Quran yang tak ada apa-apa tu. Kemudian yang kita belajar itulah yang kita tulis. Tetapi selepas pada kita belajar ataupun sebelum daripada kita belajar, kita nak cek dalam kitab tafsir mana-mana apa semua sekali, itu terpulang. Itu dipanggil penambahan ilmu. Tapi masa belajar, tumpukan pada teks asal. Supaya apa? Supaya kita tak jadi macam Yahudi lah. Jadi macam Bani Israel yang terpesun dengan lafaz-lafaz terjemahan tafsiran daripada ulama-ulama mereka. Itu. Sehingga kita lari jauh dengan makna asal Al-Quran itu. Akibat dia kita akan jadi tak faham Al-Quran yang sebenar, kan? Dan ini Allah Taala beritahu, min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Selepas pada mereka itu faham dengan Al-Quran, kalamullah itu, wa hum ya'lamun, dan mereka itu sangat arif, sangat mengetahui tentang isi makna yang sebenarnya kitab Taurat itu. Yang mana golongan Bani Israel masa zaman Nabi Muhammad SAW ketika itu, dalam kitab Taurat ada diberitahu detailnya cerita-cerita pasal Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Sebab itulah mereka ni tinggalnya di Madinah. Ada sebahagian di kalangan mereka ni, moyang-moyang mereka ini sebelum daripada zaman ketibaan Nabi SAW di Madinah, tok nenek mereka ni sudah tiba dah di Madinah. Orang ni orang yang betul-betul berpegang dengan kitab Taurat lah. Mereka ni pergi tunggunya di Madinah kerana mereka tu tahu kelak akan berlaku, kelak akan marinya Nabi akhir zaman akan berhijrah ke Madinah. Mereka yakin. Dan mereka itu tidak mahu beritahu cerita ini kepada orang lain. Kepada orang-orang Arab lain dia tak nak bagi tahu. Sebab tahu ini rahsia mereka. Dan rahsia mereka ni Allah Ta'ala bongkarkan. Mana boleh nak sembunyikan benda ni? Allah Ta'ala pasti akan bongkarkan benda itu. Habislah situ. Sekarang ni saja ayat yang ke-75. InsyaAllah lah kita sambung pula hari Jumaat nanti insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.